Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita akan bahas berkenaan dengan Bad'il Wahyi dan juga Marahilid Da'wah fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marahilid Da'watil Islamiyah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tajuk, iaitu tajuk berkenaan dengan permulaan wahyu, macam mana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu itu menjadi permulaan diangkatnya Nabi ini menjadi Nabi dan Rasul. Dan seterusnya kita akan bahas berkenaan dengan marahil ad-da'wah, peringkat-peringkat dakwah dalam kehidupan ataupun hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, rawal Imamul Bukhari عن سيدة عائشة تصف كيفية بدء الوحي وتقول. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah mendatangkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah didatangkan dalam mimpi Nabi ini, mimpi-mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi. Dan Nabi, bila mana Nabi bermimpi dalam tidur, Nabi melihat ada satu cahaya datang. Cahaya itu seperti cahaya waktu awal pagi pada waktu subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kerap kali wahyu tu datang dalam bentuk mimpi, Nabi ni pun jadi suka menyendiri. Nabi tak suka bergaul dengan orang kebanyakan. Maknanya Nabi uruskan urusan kehidupan Nabi, selesai urusan makan minum apa semua, pekerjaan, maka Nabi akan menjauh daripada orang ramai. Nabi pergi ke mana? Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi. Nabi naik di atas Jabal Nur,
di atas Jabal Nur itu ada gua, nama dia Gua Hira, maka Nabi pun bertahannuth di situ. Tahannuth maksudnya bertafakkur. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Maka Nabi akan beribadah di Gua Hira beberapa malam daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Kemudian Nabi akan balik kepada isterinya Khadijah, lalu Nabi akan minta supaya ditambahkan bekal untuk Nabi naik semula ke atas Gua Hira. Okay. Jadi ini yang berlaku pada peringkat awal sebelum terima wahyu. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah 5 ayat pertama tu. Nabi jadi suka menyendiri. Nabi ada dalam diri Nabi ni kritik sosial pada waktu tu. Nabi tak suka dengan perbuatan masyarakat Arab jahiliah, yang mana sistem pada waktu tu yang kuat menindas yang lemah, dan berlakunya penyembahan berhala, berlakunya penzinaan secara biasa, tipu menipu dalam jual beli. Ini benda yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab pada waktu tu. Jadi Allah Ta'ala datangkan dalam mimpi Nabi ni, Nabi nampak cahaya pada waktu subuh. Maknanya cahaya yang mula-mulanya malap, akhirnya makin lama makin terang, makin lama makin terang. Itu ialah perlambangan kepada Nabi ni pembawa cahaya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala lah yang akan mengeluarkan orang-orang yang sesat itu daripada kegelapan kepada cahaya. Allah Ta'ala pilih orang-orang beriman. Okay. Jadi itu yang berlaku pada Nabi, tapi Nabi tak faham lagi apa maksud tu. Cuma Nabi jadi suka menyendiri. Thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Maka Nabi akan suka naik ke Gua Hira 2-3 malam, balik semula ke rumah Khadijah, minta Khadijah tambah bekal, Nabi naik semula. Kalau kita tengok kebiasaan Nabi akan naik pada bulan Ramadan, terutamanya pada 3 tahun terakhir sebelum Nabi cukup usia 40 tahun. 37, 38, 39, 40. Usia Nabi pada waktu ni 3 tahun derek tu Nabi akan naik ke Gua Hira. Tapi taklah naik sebulan terus, tak turun-turun. Naik pada waktu malam, siang Nabi turun buat urusan. Okay. Faja'ahul haqqu hatta ja'ahul haqqu, sehinggalah datang kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kebenaran tu? Faja'ahul malak, datanglah satu orang malaikat. Faqala iqra, malaikat itu berkata iqra. Faqala ma ana biqari'in, berkata Nabi, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd, lalu dia memegang aku dan dia memeluk aku sehingga sesak dadaku ataupun sesak nafasku. Thumma arsalani, kemudian Nabi pun dilepaskan oleh malaikat. Faqala iqra, maka malaikat itu kata bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, aku berkata aku tidak boleh dan tidak pandai membaca. 3 kali berlaku pada Nabi. Malaikat Jibril suruh Nabi baca, Nabi kata tak boleh baca, maka Jibril pegang Nabi, peluk Nabi sampai Nabi jadi sesak nafas. Para ulama sebut apa faedah peluk Nabi itu? Tujuan supaya Nabi tahu Nabi bukan lagi bermimpi, ini realiti. Maknanya bila mana Nabi boleh rasa sesak nafas, maka ini ialah sesuatu yang realiti. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Cukup 3 kali, maka katalah malaikat, wahai Muhammad, iqra, bacalah kamu dengan nama Tuhan, Tuhan yang telah menjadikan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia ini daripada 'alaq, setitik darah ataupun satu benda yang tergantung dalam rahim perempuan. 'Alaq ni ialah embrio yang tergantung, maknanya lepas daripada mani dan juga ovum, sperma dan juga ovum bercantum, maka dia akan menghasilkan embrio dalam rahim perempuan. Bentuk embrio tu dia tergantung dalam rahim. Sebab tu perkataan alaq, Melayu akan terjemah setitik darah. Setitik darah ni bolehlah, taklah tepat sangat. Cuma perkataan alaq tu maksudnya ialah sesuatu yang tergantung. Sebab tu dalam bahasa Arab, alaqah. Alaqah ni maksud dia apa? Hanger, menyangkut baju. Okay. Alaq ni ialah benda yang duduk tergantung dalam rahim perempuan.
permulaan daripada embrio tu nak pergi ke perbentukan seterusnya untuk jadi bayi yang sempurna. Okay. Maka Allah Ta'ala kata khalaqal insana min 'alaq. Kami jadikan manusia itu daripada alaq. Sebab pada waktu tu, waktu embrio ni telah terjadi, waktu tu sekitar 4 bulan ataupun 3 bulan. Maknanya dekat dah dengan peniupan roh ke dalam rahim ataupun ke dalam bayi tersebut. Okay. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu akan memuliakan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Nabi pun turun dengan cepat, pantas berlari Nabi, turun daripada gua Hira, daripada Jabal Nur, turun balik ke rumah. Fadakhala ala Khadijah, Nabi sampai ke rumah, Nabi ketuk pintu, minta Khadijah buka. Maka Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, hilangkan rasa tak sedap badan pada badan aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Lalu Nabi pun diselimutkan oleh Khadijah sehingga hilang rasa tak sedap badan. Perkataan zammiluni dalam bahasa Arab maksudnya selimutkan aku supaya aku ni rasa hilang tak sedap badan. Dalam Al-Quran ada surah Al-Muzammil, ada surah Al-Muddathir. Al-Muzammil ialah orang-orang yang berselimut kerana tak sedap badan. Al-Muddathir ialah orang-orang yang berselimut kerana sedap tidur. Dua beza. Cuma bahasa Melayu terjemah dua-dua sekali, wahai orang-orang berselimut. Kalau kita baca terjemahan Quran, kita tak akan faham apa maksud ayat tu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut kerana badan tak sedap. Terkejut tengok malaikat, tak pernah tengok lagi sebelum ni. Sebab tu Nabi minta kepada Khadijah untuk selimutkan dia. Faqala li Khadijah, lalu Nabi pun kata pada Khadijah, wa akhbarahal khabar, Nabi sampaikan apa yang Nabi lihat di gua Hira tersebut. Lalu Nabi pun kata, laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang ada benda buruk nak menimpa aku. Sebab apa Nabi sebut lagu ni? Sebab Nabi dia orang yang jauh daripada amalan masyarakat Arab jahiliah. Nabi tak join orang Arab minum arak ramai-ramai, Nabi tak join. Sembah berhala ramai-ramai, Nabi tak join. Berzina lagi jauh pada Nabi. Dengan sebab Nabi tak join ni, menyebabkan Nabi rasa mungkin Nabi kena sampuk ataupun kena sumpahan orang tua-tua dulu sehingga jumpa benda yang mengarut di gua Hira. Itu apa yang Nabi duk faham lah. Apa balasan Khadijah? Khadijah respon apa? Khadijah kata, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan hina orang macam kamu. Ini Khadijah kata kepada suami dia. Kata Khadijah, innaka latasilur rahim, kamu orang yang suka menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalb, kamu orang yang suka meringankan beban orang. Wa taksibul ma'dum, kamu orang yang suka bagi duit, bekerja untuk tolong orang. Taksib al-ma'dum maksud dia apa? Bagi duit pada orang. Kita tak cukup duit, kita kerja, kita bagi dua gaji kita dengan dia. Dia kalau bagi duit dengan sebab kita dah banyak duit, beza. Dengan sebab kita dah ada duit lebih, kita pun bagi. Al-ma'dum ni maksudnya taksib al-ma'dum, bekerja untuk orang tak ada duit. Itu maksud dia. Sanggup bekerja nak bagi untuk orang. Kalau kita nak kerja bagi untuk orang ni tak ada masa. Kita nak bagi untuk diri kita je dulu. Ada lebih baru nak bagi ke orang. Ni memang awal-awal lagi dah beritahu kat orang, saya kerja ni nak tolong orang rumah sebelah. Itu yang Nabi lakukan. Wa takri'ud dhaif, dan Nabi ini memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan Nabi suka membantu orang-orang yang dizalimi. Maka Khadijah ni duk sebut kelebihan Nabi. Khadijah kata mustahil Tuhan akan buat pelik-pelik kepada orang macam kamu. Takkanlah Tuhan nak jadikan kamu ni kena sampuk. Kalau setakat tak sembah berhala, kalau setakat tak join majlis joget ni apa semua, takkanlah nak kena sampuk dah pada waktu tu. Okay. Lalu apa penyelesaian yang dilakukan? Dibawanya Nabi oleh Khadijah ini berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dengan Khadijah pada waktu tu. Okay. Ibnu ammi Khadijah, sepupu kepada Khadijah. Wa kana imra'an tanassar fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal ini seorang yang beragama Kristian pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul Ibrani, dia orang yang boleh menulis dalam bahasa Ibrani.
fayaktubu minal injil bil ibraniyah ma sya'allahu an yaktub. Dia menulis dalam bahasa Ibrani kitab Injil apa yang dia mampu tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan dia pada waktu tu dah terlalu tua dan dia pun telah buta pada waktu tu. Faqalat lahu Khadijah, berkatalah Khadijah kepada Waraqah bila mana bawa Nabi berjumpa Waraqah. Apa kata Khadijah? Ya ibna ammi, wahai anak bapa saudaraku, isma' min ibni akhi, dengarlah daripada anak saudara kamu. Ibni akhi ni bukan anak saudara dengan maksud anak nakal. Anak saudara ni anak saudara satu kabilah dengan kamu, maknanya satu kelompok dengan kita. Dengarlah pengaduan dia ataupun masalah dia. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi madza tara. Waraqah kata, wahai anak saudaraku, yakni anak saudara sebangsaku, apa yang kamu dah lihat di Gua Hira? Fa akhbarahu Rasul, lalu Nabi pun beritahu khabara ma ra'a, apa yang telah dia lihat. Faqala lahu Waraqah, Waraqah pun kata, hadzan namus alladhi nazzala ala Musa, inilah namus yang pernah berjumpa dengan Musa. Namus nama Jibril dalam bahasa Ibrani, nama lain bagi malaikat Jibril. Ya laitani fiha jaz'a, kata Waraqah, alangkah baiknya kalau aku ni muda. Laitani akuna hayyan, aku hidup lagi lama. Idh yukhrijaka qaumak, ketika mana kaum kamu menghalau kamu keluar daripada kota Mekah ini. Nabi dengar lagu tu, Nabi pelik. Nabi kata, amukhrijiyahum, adakah kaum aku akan halau aku keluar? Maknanya lepas daripada Nabi cerita, Nabi tengok apa di Gua Hira, Nabi tengok malaikat dengan sekian-sekian sifatnya. Maka kata Waraqah, ya laitani jaz'a, kalau aku muda. Ya laitani hayya, kalau hidup aku lama, aku akan bersama dengan kamu saat kaum kamu halau kamu keluar daripada Mekah. Nabi kata, adakah kerana aku jumpa malaikat, aku dapat 5 ayat ni, aku pun akan dihalau oleh kaum aku? Maka kata Waraqah, qala na'am. Waraqah bin Naufal kata, pasti kamu akan dihalau. Ayat ni saya nak beritahu pada tuan-tuan, hadis ni, orang yang bawa kebenaran, dia akan sampai pada fasa ni. Fasa dia cerita benda benar, orang kampung tak suka, orang kampung halau dia keluar. Adakah hadis ni khusus pada Nabi saja? Semua orang yang bawa benda yang sama macam Nabi akan kena benda sama. Sebab tu tuan-tuan tengok, pendakwah yang betul-betul bawa agama yang betul, bukan bawa nama, dia bawa agama. Dia ada pendakwah yang bawa nama dia saja, nak angkat nama dia. Pendakwah yang bawa agama, biasanya dia ni dikenali sebagai orang yang tak betul dalam kalangan masyarakat, dibuang, dihalau. Ini benda yang memang dah menjadi asam garam dan tak boleh kita elak. Mana-mana orang yang nak bawa agama dengan wajah yang betul, dia fikir macam mana aku nak bawa agama tak mau bagi orang marah. Tak boleh. Dia mesti akan sampai keadaan tu. Kita akan bertembung dengan orang yang tak boleh terima apa yang kita sebut. Adakah ini hanya pada Nabi? Tidak, semua orang. Semua orang yang berdakwah. Sebab Waraqah bin Naufal kata, na'am. Waraqah bin Naufal kata, na'am. Benda tu pasti. Kata Waraqah lagi, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Kata-kata Waraqah ni tepat. Waraqah kata, tidak ada orang yang berjumpa dengan Jibril ataupun yang membawa benda yang sama macam kamu bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Akan ada satu kelompok, tuan-tuan boleh bayang, Rasulullah mati dalam keadaan diracun oleh Yahudi. Rasulullah ni orang paling baik. Tidak ada orang yang kalau dia berinteraksi dengan Nabi, dia rasa tak puas hati dengan Nabi. Tapi dalam sejarah menunjukkan Nabi ni mati kena racun. Racun yang diletakkan oleh perempuan Yahudi dengan sebab iri hati Yahudi pada Nabi. Tak puas hati Nabi pada Yahudi. Lepas pada tu Abu Bakar mati dibunuh. Umar mati dibunuh. Uthman mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Ni semua 5 orang ni bersama dengan Nabi, ahli syurga yang paling tinggi, yang paling baik akhlak. Tapi semua sekali 5 ni mati kena bunuh, kena racun. Apa salah jahatnya 5 orang ni? 5 orang ni tak jahat.
Cuma apa yang dia bawa orang tak suka, tu je. Itu benda yang kita kena tahu. Semakin lantang orang tu dia sebut tentang kesesatan, maka semakin ramai orang yang berkonspirasi untuk buat jahat pada dia, ataupun untuk jahanamkan dia, untuk matikan dia. Sebab tu kalau cerita ni saya selalu teringat satu orang tokoh di Pakistan. Nama dia Ihsan Ilahi Zahir. Dia dah meninggal lama dah. Dia ada seorang adik. Adik dia jadi pensyarah di Universiti Tayyibah ataupun universiti di Arab Saudi, tak pastilah. Mungkin dah pindah ke tempat lain. Nama adik dia Dr. Fadl Ilahi Zahir. Dia ni orang Pakistan, dua-dua Pakistan. Ihsan Ilahi Zahir ni tuan-tuan kalau tengok, dia ada rakaman dalam YouTube ceramah dia yang terakhir di Karachi, Pakistan, ibu negara Karachi. Dia ceramah, Syiah dah letak bom bawah podium dia ni. Bawah tempat meja dia kuliah ni, Syiah letak bom. Kali yang ketiga. Sebelum ni dah 2 kali cuba letak, tapi takdir Allah dia tak mati. Bom meletup tapi dia tak mati. Kali ketiga ni dah sampai ketentuan dia. Dia duduk ceramah cerita kesesatan sekian, takdir Allah bom tu meletup dan dia cedera parah dalam waktu tu. Maknanya kalau orang yang dengar YouTube tu audio je. Tengah-tengah dia ceramah, dia semangat ceramah ni, bunyi bom yang kuat. Suara dia tuan-tuan bukan suara orang penakut, suara orang yang berani. Tuan-tuan boleh tengok, tapi video dia video yang lama-lama lah. Dia ada satu video dia ceramah di hadapan Saddam Hussein. Saddam Hussein ni terpegun tengok dia. Dia bukan Arab, dia cakap bahasa Arab yang kemah, fasih bahasa dia. Walaupun dia ni Pakistan. Walaupun kerajaan Saudi tawarkan dia banyak kali untuk berkhidmat di Arab Saudi, tapi dia pilih untuk berkhidmat di negeri dia. Dan ramailah orang yang benci dekat dia ni, sebab dia punya nak dedahkan kesesatan lain macam. Orang lain dia dedahkan kesesatan, dia jauh-jauh je, dia bersemuka direct. Dengan ketua-ketua ajaran sesat ni, dia bersemuka direct. Dan dia tulis buku-buku kesesatan. Betapa dia nak terangkan kesesatan kepada masyarakat Pakistan ni. Dia telah ambil keputusan untuk belajar dalam banyak bahasa, 7 bahasa. Sampai bahasa Parsi sebab nak faham asal dalam kitab Syiah ni apa yang dia kata pada sahabat. Punya luar biasa. Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dengan keadaan tu. Kita kira mati syahid lah. Tapi dia tak mati waktu bom tu meletup, dia tak mati lagi. Dia sempat dibawa ke Riyadh untuk berubat. Walaupun pada peringkat awal kerajaan Pakistan enggan nak bagi kebenaran Arab Saudi untuk bawa dia tu berubat di Riyadh. Pada waktu tu yang jadi Raja Saudi ialah Malik Faisal, yang atas-atas lagi. Malik Faisal ni kita tahu dari segi Malik Faisal ni, kalau kita baca sejarah dia pun, dia dibunuh oleh anak saudara dia sendiri sebab keinginan dia pada agama tu tinggi berbanding raja-raja Saudi yang lain. Okay. Malik Faisal beri kata dua pada Presiden Pakistan. Berikan kepada Saudi bukan jenazah, maknanya beri pada Saudi Ihsan Ilahi Zahir atau kita putus MOU. Maknanya penting Ihsan Ilahi Zahir tu. Dibawa ke Riyadh, berubat di Riyadh, takdir Allah usia dia tak panjang, tapi dia selalu duk minta supaya dia ni mati dimakamkan di perkuburan Baqi'. Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan. Cuma nak beritahu, dia tu dimusuhi oleh orang yang di sekeliling pada waktu tu. Dengan sebab dia cerita benda benar, berani, dia tak berlapik, dia tak ada play safe semua, dia cerita direct. Okay. Kata Waraqah bin Naufal, wa in yudrikani yaumuka ansurka nasran mu'zara. Sekiranya aku sempat dengan hari kamu ditentang oleh kaum, aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang bersungguh-sungguh. Summalam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Tak lama lepas Nabi jumpa dengan Waraqah, sekitar 20 hari, tak sampai sebulan, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dan pada waktu tu terputusnya wahyu untuk beberapa ketika. Nabi pada waktu ni asalnya takut jumpa Jibril. Perasaan takut, gementar. Tapi dengan sebab lama Jibril tak jumpa Nabi ni, dia tiba-tiba rasa rindu kepada Jibril tu pula. Perasaan takut berubah pada rindu. Tapi bila mana jumpa kali kedua, datang balik rasa gementar tu. Sebab Jibril ni dia datang dengan haibah, datang dengan kehebatan dia. Jadi nak sebut pada kita hadis ni cuma nak cerita tentang permulaan wahyu yang turun kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kita tengok sikit al-ibaru wal-'izat, pengajaran dan renungan yang terdapat dalam hadis ni. Kata penulis, hadithu bad'il wahyi hadha huwa al-asasu alladhi yatarattabu alaihi jami'i haqa'iqid din bi'aqaidihi wa tashri'atihi. Hadis permulaan penurunan wahyu ini merupakan masa utama yang memberi implikasi terhadap seluruh hakikat dan faktor akidah dan syariah Islamiyah. Memahami serta mempercayai dengan penuh yakin ia merupakan titik permulaan dan pengenalan yang semestinya ke arah mempercayai apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti perkabaran ghaib dan suruhan syariat, lantaran hakikat wahyu itu adalah jenis yang tunggal yang memisahkan di antara manusia yang berfikir, merangkakan undang-undang itu dengan otak pemikiran yang bersifat serba kemanusiaan dengan manusia yang menyampaikan segala sesuatu yang diturunkan oleh Tuhannya. Okay. Poin dia nak beritahu sini ialah 5 ayat pertama yang turun pada Nabi, iaitu ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Sebahagian riwayat kata 3, sebahagian riwayat kata tambah lagi 2 ayat. Cuma yang masyhurnya riwayat kata 3. Allah Ta'ala kata, Iqra', bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia daripada darah, bacalah demi Tuhan dan engkau akan dimuliakan. 3 ayat ni tuan-tuan, ia menjadi titik permulaan nak nampakkan kepada kita syariat Islam ni benda yang luas, benda yang besar. Sebab tu bila mana kita nak cerita tentang syariat, wahyu, perkara gaib yang ada dalam Quran ni, ia bermula dengan arahan Tuhan, Iqra'. Iqra' ni dalam bahasa Arab fi'il amar. Fi'il amar ni maksud dia apa? Kata suruh. Allah Ta'ala suruh semua sekali yang dengar ayat ni, Iqra'. Iqra' maksud dia apa? Melayu akan terjemah bacalah. Tapi perkataan Iqra' itu besar. Iqra' bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca di sini maksudnya istiqra'. Istiqra' maksud dia apa? Baca, teliti, perhati dan hayati apa yang dibaca. Maknanya nak beritahu pada kita apa dia? Bila mana kita nak faham agama ni, agama Islam, cantiknya di mana kita tak boleh pakai kaedah ikut apa yang orang buat, kita pun rasa agama ni elok. Tak boleh. Dia perlu pembacaan dan penelitian. Sebab tu orang yang faham agama ialah orang yang membuat penelitian terhadap apa yang diamalkan dalam agama. Sebab tu Allah Ta'ala kata, baca dengan nama Tuhan. Kita nak kenal Tuhan ni, pertama kena jelas niat. Aku nak kenal Tuhan. Aku baca ni, aku beramal, aku kaji benda-benda ni ialah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi nak beritahu pada kita, umat Islam ialah umat yang digesa untuk mengkaji setiap apa yang dia tengok. Bukan umat yang hanya diperintah untuk perhati saja. Dia perlu baca. Sebab tu beza umat Islam dengan umat yang lain. Mula-mula sekali kitab suci kita turun, arahan suruh baca. Hatta Quran ni pun baca saja, tak padan. Lepas baca, kena tengok pula setiap perkataan tu kenapa Tuhan sebut dan pilih lagu tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada satu orang tokoh, tak pasti saya dia masih hidup ataupun tidak, tapi saya banyak baca kitab-kitab yang dia tulis. Dr. As-Samirra'i, dia ni orang daripada Aljazair, Algeria. Dia ni banyak tulis buku-buku, kitab-kitab berkenaan dengan mufradat Al-Quran, kalimah-kalimah Quran. Kenapa Tuhan pilih perkataan ni nak letak dalam kitab dia? Bahasa Arab ni banyak perkataan. Sebahagian pengkaji dia kata bahasa Arab ni mengandungi lebih daripada 10 juta perkataan. Banyak. Bahasa Melayu kita ni tak sampai 2 juta perkataan. Tu pun daripada 2 juta tu yang sudah dipinjam daripada bahasa lain. Yang sudah dipinjam daripada bahasa lain. Sebab orang Melayu kita ni dia banyak pengaruh bahasa. Pertama Sanskrit, yang kedua Parsi, yang ketiga Arab. Sebab tu kita akan tengok orang Melayu
dalam perkataan orang Melayu ni dia ada pengaruh Sanskrit, bahasa Hindu ataupun bahasa orang India lama. Lepas pada tu bahasa orang Parsi lama. Lepas tu bahasa orang Arab pun ada. Tuan-tuan boleh tengok sebahagian orang kita panggil, sebut azan ni bang setengah tempat. Bang tu bahasa Sanskrit yang bermaksud laungan. Contoh bahasa Parsi, gandum. Gandum tu Parsi, bukan Melayu punya. Kecuali orang Kuala Kelih dia panggil gandum. Dia tukar M jadi N. Okay. Gandum Parsi. Gandum ni ialah Parsi. Tuan-tuan pergi ke Iran, sebut gandum, dia faham. Gandum tu gandum. Selain pada itu, perkataan Parsi yang kita duk guna hari-hari, bandar. Bandar Kanga. Bandar itu tempat. Itulah bahasa Parsi. Dan banyak lagi lah bahasa-bahasa lain. Dan bahasa Arab ni banyaklah kita guna. Okay. Nak sebut kepada kita bahawasanya kita bahasa Melayu ni banyak ekstrak daripada bahasa orang. Banyak ekstrak daripada bahasa orang. Kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab dia luas. Dia ada 6 juta bahasa. Okay. Jadi Dr. Fadal As-Samirra'i ni dia buat banyak tulisan tentang kalimah-kalimah Quran. Saya cuma baca satu kitab je yang dia tulis, iaitu perbahasan tentang kalimah-kalimah dalam surah Fatihah. Dia bahas surah Fatihah ni, perkataan-perkataan yang Tuhan pilih ni ajaib. Dia bahas alhamdu pada ayat pertama, mengikut sebahagian riwayat lah. Riwayat lain kata bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Okay. Dia kata pada ayat alhamdulillahirabbilalamin, perkataan alhamdu tu sendiri sudah menunjukkan ianya merupakan wahyu Tuhan, dia bukan kalam manusia. Alhamdu ni maksud dia apa? Pujian. Dalam bahasa Arab dia ada 3 perkataan yang membawa makna puji. Yang pertama asyukru, yang kedua al-madhu, yang ketiga alhamdu. 3-3 ni Melayu akan terjemah puji. Asyukru puji, alhamdu puji, al-madhu pun puji. Tapi daripada 3 tu Tuhan pilih buat jadi ayat Quran ni alhamdu. Perkataan alhamdu ni ialah perkataan yang paling tinggi dalam pujian. Tidak ada perkataan yang lebih tinggi berbanding perkataan pujian-pujian yang lain. Bila mana nak sebut puji, alhamdu, segala puji. Bahkan kalau kita baca buku dia tu, dia bahas daripada alif lam tu lagi. Alif lam tu maksud dia apa? Alif lam al-istighraq. Alif lam yang menenggelamkan semua pujian orang lain, melainkan pujian tu balik pada Tuhan. Maknanya panjanglah perbahasan dia tu. Saya nak sebut ayat Quran ni, perkataan Quran ni dia tidak diletakkan oleh Allah Ta'ala tanpa apa-apa sebab. Mesti ada sebab. Bahkan ada orang kaji, bukan setakat perkataan, bunyi huruf tu, maknanya bunyi dengan bagi atas ke bagi bawah ke bagi depan, ada hubung kait dengan apa yang Tuhan nak maksudkan. Ada satu tesis di Universiti Islam Madinah yang ditulis oleh orang Pakistan juga. Nama dia Absarul Islam. Okay. Dia tulis dalam tu, dia kata hukum mim mati, hukum nun mati ni dia bukan saja-saja dalam Quran. Kita baca dengung, kita baca tak dengung ni, yang kita baca tak dengung apa dia? Hukum izhar. Izhar kita baca tak dengung. Kalau kita perhati ayat Quran yang berhukum izhar ni, kebanyakan ayatnya mencerita dekatnya Tuhan. Kebanyakan. Contoh ayat dalam surah Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu. Qaribun ujibu. Qaribun, ba tu baris depan tanwin, bertemu dengan perkataan selepas tu ujibu. Ujibu tu alif ataupun hamzah. Kita belajar hukum nun mati ni, tanwin bertemu dengan alif, hukum dia izhar, tak ada dengung. Okey. Maknanya kita akan baca qaribun ujibu. Kita tak akan baca qaribun ujibu. Tu salah dari segi tajwid. Okey. Ayat tu kita hanya belajar takat sebut, jangan bagi dengung ataupun kena dengung. Tapi ada kajian kata, sebab apa bacaan tu jangan dengung situ? Sebab maksud ayat tu qaribun ujibu, Tuhan itu dekat dan dia menyahut doa daripada
orang yang berdoa dengannya. Maknanya Tuhan nak sebut Tuhan ni dekat. Bila mana seorang hamba dia berdoa, Tuhan dah dengar doa dia. Mudahnya kita sebut perkataan tu, begitulah Tuhan mendengar. Mudahnya dia dengar doa kita. Itu dari segi i'jaz ataupun dari segi kata apa, kajian. Sebutan-sebutan tu ada rahmatnya. Jadi 3 ayat pertama yang turun kepada Nabi ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita faham elok-elok, orang Islam ni Tuhan ajak untuk jadi orang yang musaqqaf. Musaqqaf ni maksud dia apa? Orang yang ada banyak pengetahuan. Kita diarah untuk baca. Tidak ada agama dalam dunia ni yang suruh penganut dia baca semua, melainkan Islam. Islam ni suruh baca. Sebab wahyu pertama turun suruh baca. Berlaku apa saja benda yang menyebabkan silap faham, nak kena baca dulu. Baca apa yang orang duk kata, baca apa yang orang duk tulis, supaya tak berlaku silap faham. Sebab manusia yang tidak membaca, dia akan bermusuh dengan apa yang dia tak pernah baca. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang bila mana dia dengar something pelik, dia tak pernah baca pun benda pelik pun, tambah pula tak pernah usaha nak baca benda pelik, tiba-tiba dia buat tuduhan pada benda pelik tu tak betul. Pelik bagi diri dia, orang lain yang dah baca tak pelik dah. Nak sebut pada kita bahawasanya manusia itu bermusuh dengan benda yang dia jahil sahaja. Bukan dia bermusuh dengan orang, dia bermusuh dengan sikap dia yang malas membaca. Dia bermusuh dengan kejahilan yang datang daripada malas baca tu. Jadi 3 ayat pertama daripada surah Al-Alaq ni tunjuk pada kita, nak faham agama kena baca. Tak padan tengok orang tua kita buat, kita pun buat. Mesti kena faham sebab apa dibuatnya benda tu. Itu antara ibrah ataupun pengajaran yang disebutkan sini. Selain pada tu, kita terus pergi kepada ibrah dan juga perenungan lain. Dia kata, puak yang lain menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempelajari Al-Quran dan prinsip ajaran Islam daripada Padri Buhairat, dan ada pula yang menuduh Rasulullah itu seorang yang terganggu urat sarafnya atau telah diserang penyakit jiwa. Andai kata kita memerhatikan kepada tuduhan-tuduhan dan tafsiran-tafsiran yang melulu ini, maka ternampaklah kepada kita bahawa manusia tersebut tidak boleh menerima segala-galanya, malah segala-galanya itu sebagai helah mereka untuk menjauhkan diri dari umat Islam daripada mengakui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Bila mana nabi ni dia sampaikan dakwah, nabi cerita pada orang tentang wahyu, apa yang first kali orang akan tuduh nabi? Orang kata nabi ni kena sampuk. Itu yang kena pada nabi. Ataupun istilah lain, majnun, gila. Ada yang kata nabi ni dia pandai bercakap sebab dia pergi belajar dengan Buhairah, padri yang berada di antara sempadan Syam dan juga sempadan Arab Saudi. Tempat nama dia Busra. Busra hari ini dalam negara Syria. Okay. Ada yang kata macam tu. Tapi yang pasti nabi ni tidak ada sejarah dia keluar daripada Mekah dalam tempoh yang lama. Tak ada pun orang yang perasan nabi ni hilang pada Mekah 4 tahun, tak ada. Melainkan orang perasan nabi ni hari-hari duk ada. Daripada zaman dia remaja belum kahwin sampai nabi kahwin, nabi duduk situlah sampai 13 tahun terima wahyu, baru nabi keluar daripada kota Mekah pergi ke Madinah. Itu sahaja perjalanan yang nabi pernah buat. Jadi kalau nak tuduh nabi ni belajar dengan orang lain, maka tuduhan tu tidak berasas. Okay. Jadi mereka duk kata nabi ni duk buat benda tu, belajar dengan orang lain, ataupun nabi ni kena sampuk. Segala-galanya dapat diperhatikan dengan terang dan jelas segala kebenarannya semasa pendedahan hadis mengenai penurunan wahyu. Okay. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ni ada satu ayat. Ayat tu bunyi, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dan berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang-orang beriman ataupun orang-orang yang 50-50 tak beriman lagi, tapi nak dengar lu apa Nabi sebut. Orang-orang kafir yang kuat kafir dia ni, dia kata pada semua sekali orang-orang yang duk dengar Nabi baca Quran ni, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar Quran yang Muhammad duk baca, walghaw fihi, dan buat bisinglah ketika Muhammad duk baca Quran tu. Okey. Saya nak sebut sini tuan-tuan. Perangai orang yang jahil ni,
Dia bukan setakat jahil dia seorang. Bila mana kejahilan tu dah menebal, dia kempen orang suruh jahil macam dia juga. Itu yang dahsyat. Macam mana orang kafir buat pada dakwah Nabi. Bila mana Nabi ni baca Quran, ayat Quran tu ialah maklumat tentang Tuhan ataupun maklumat tentang apa Nabi bawa. Nabi nak cerita pada orang. Nabi kata, mari dengar pada aku beberapa ayat. Belum sempat Nabi baca lagi, dah ada orang mari bawa gendang, bawa apa, nak menyanyi dekat kawasan tu. Punya luah kawasan, tak nak menyanyi tempat lain, nak menyanyi dekat Nabi nak bercakap juga. Tujuan dia apa? Nak bagi bising supaya orang tak dengar Quran yang Nabi baca. Sebab apa? First kali dia orang dengar Quran, dia orang tak boleh terima Quran ni mengutuk berhala-berhala yang mereka sembah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana ahli kitab dengar ayat Quran, ahli kitab terkejut. Sebab apa? Ayat Quran mendedahkan jenayah ahli kitab. Sebab tu bila mana Nabi baca ayat Quran depan ahli kitab yang jahat, tiba-tiba Nabi baca satu ayat, ayat tu mencela ahli kitab. Ayat tu bunyi, fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang yang telah menulis ayat-ayat tambahan bagi kitab-kitab Tuhan yang terdahulu dengan tangan mereka. Kata pada ahli kitab yang jahat. Celaka bagi ahli kitab yang jahat, yang mana mereka ni tulis ayat tambahan bagi kitab terdahulu. Maknanya Injil, Taurat, Zabur ni, mereka ahli kitab yang terdahulu, mereka tulis sikit elaboration, ayat tambahan. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata yang diorang tambah tulis tu pun Allah Ta'ala yang turunkan. Bila mana Nabi baca lagu tu, ahli kitab terkejut. Sebab ayat tu betul beritahu perangai ahli kitab. Mereka ni bila mana baca kitab, mereka tak baca ayat Quran, mereka baca ayat huraian diorang sendiri pada kitab tu. Perangai. Jadi start daripada itulah permusuhan berlaku terhadap Nabi ni, daripada golongan intelektual yang jahat, juga daripada golongan jahil yang tebal. Cuma golongan jahil yang tebal ni saya nak sebut, dia kempen pada orang jangan dengar Quran. Apa Muhammad sebut ni jangan dengar. Dia block orang supaya jangan dengar dulu. Sebab tu kita akan tengok bila mana orang dia bawa benda pelik, masyarakat duk anggap benda tu pelik, dia ada 1, 2, 3 orang yang duk rasa benda tu pelik, dia akan cakap sama-sama dia, tak boleh dengar ustaz ni mengajar, dia mengajar pelik. Lepas daripada dia kata lagu tu, dia kempen geng kedai kopi pula, tak payah dengar malam ni tak payah pergi, yang dia mengajar tu pelik. Okay. Jadi geng-geng yang memang tak berapa nak pergi, dia tak pergi. Okay. Kalau geng-geng yang jenis rajin soal, dia tanya pelik apa? Pelik kena dengar dulu baru tahu pelik kat mana. Okay. Cuma saya nak sebut trend tu sama macam zaman jahiliah dulu. Jahiliah dulu dengar Nabi baca Quran, awal-awal lagi kata jangan dengar, balik rumah makan roti sedap lagi. Dia dah sebut lagu tu. Maknanya dialog, perangai, PA lagu ni ada di mana-mana zaman tu. PA kata jangan dengar. Dengar je benda pelik, jangan dengar lama sangat. Nanti kamu ikut dia. Sebenarnya Quran suruh kita dengar dulu, baru nak kata betul tak betul. Dan itu bukan, kalau kita tengok, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman yang awal lagi, bermula zaman Nabi Nuh lagi. Orang duk kata macam-macam dah pada orang-orang yang bawa kebenaran ni. Okay. Jadi tengok apa yang disebutkan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata, dia datangkan beberapa persoalan sini. Kenapa Rasulullah dapat melihat Jibril dengan mata kepalanya sendiri? Tidak bolehkah disampaikan wahyu itu di sebalik tabir sahaja? Kenapakah Tuhan meresapkan perasaan takut dan kagum dalam hati Nabi ketika menerima dan membaca wahyu? Tidakkah sewajarnya diresapkan perasaan tenang dan tenteram ketika itu, kerana ini merupakan tanda sayangnya Tuhan terhadap Rasulnya, sehingga baginda tidak gentar dan merasa takut kerana apabila Rasulullah berasa saksi yang mendatanginya di Gua Hira itu adalah jin, dan langsung baginda tidak menyangkanya ianya ialah sebagai malaikat. Kenapa wahyu telah terputus penurunannya buat beberapa ketika? Peristiwa ini telah menyebabkan Rasulullah merasa keluh kesah yang amat sangat. Malah Rasulullah pergi mendaki ke puncak bukit untuk menunjukkan dirinya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini adalah beberapa pertanyaan yang biasa sahaja
mengenai rupa bentuk wahyu yang pertama kali diturunkan. Bagi orang yang berfikir untuk mendapatkan jawapan ini, ia akan bersua dengan beberapa rahasia dan hikmah-hikmah yang terang lagi nyata, iaitu orang-orang yang berfikiran bebas akan bertemu dengan hakikat yang paling nyata tanpa dipersonakan oleh racun dan juga perkara-perkara yang menyamarkan. Penyerang-penyerang daripada golongan orientalis yang profesional yang mendakwahkan bahawa wahyu ini adalah hasil renungan dan fikiran Nabi Muhammad dicetuskan dari lubuk hatinya sendiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanjatkan di Gua Hira dengan ketibaan Jibril alaihi salam dengan mata kepalanya yang telah menyerunya dengan berkata, "Bacalah olehmu. Ini ialah supaya ternyata bahawa pintu sinar wahyu itu bukanlah suatu perkara dari dalam jiwa atau jeritan batin, tetapi yang sebenarnya ia adalah menerima suatu hakikat dari suara yang tidak ada kena-mengena dengan dorongan jiwa yang dalam." Okey. Dia bahas pada kita beberapa persoalan. Antara persoalan yang ditimbulkan sini, kenapa Nabi mesti terima wahyu pertama ni kena tengok Jibril? Tak boleh ke datang suara saja? Maknanya Nabi duduk di Gua Hira seorang-seorang, tiba-tiba bunyi suara. Tuan punya suara tak nampak. Suara tu kata, "Iqra." Maknanya bercakap dengan Nabi tanpa nampak. Apa hikmah dia? Hikmah yang disebutkan sini ialah supaya Nabi itu tidak menyangka ataupun tertipu suara tu ialah suara yang datang daripada perasaan dia. Sebab manusia ni bila mana dia banyak persoalan dalam kepala dia, dia boleh datang imajinasi macam tu. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang-orang yang cari agama dengan cara meditasi yang tak ketahuan hala ni, dia akan buat pengakuan, "Saya mendengar suara sekian-sekian waktu saya sedang bermeditasi ke apa." Padahal suara tu khayalan dia semata-mata. Kalau Nabi dapat lagu tu, orang boleh sanggah wahyu tu. Sekarang ni Nabi kata, "Aku tengok orang yang bercakap tu, bukan aku dengar suara." Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, semua kumpulan ajaran sesat yang ada di dunia ni, mereka akan buat dakwaan, "Saya dengar suara Rasulullah." Suara, bukan Rasulullah lagi. "Saya dengar suara sekian-sekian." Suara-suara ni boleh jadi datang daripada khayal dia sendiri je. Dia duduk berkhayal seorang, dia duduk rasa macam, "Teruk dah umat aku ni, teruk dah umat aku ni." Duduk dalam rumah, masjid pun tak pergi. Tapi duduk dalam rumah dia fikir tu buat teruk lah. Macam pemikir umat tak buat teruk. Teruk lah. Dengan Covid-nya naik, dengan politik tak kesudahan hala, dia duduk fikir dalam rumah, teruk. Tiba-tiba dia duduk berkhayal, tiba-tiba, "Kamulah Rasulullah." Oh, seronok dia. "Oh, aku punya Rasul akhir zaman." Suara dia datang. Dia duduk seronok sebab dia duduk rasa itu ialah suara luar, padahal suara dalam diri dia sendiri pun. Okay. Dia rasa takjub dengan diri dia sendiri. Okay. Seterusnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah serba ketakutan dengan apa yang telah didengar dan dilihat. Dengan serta-merta beliau telah berhenti dari pertapaan di gua itu dan bergegas pulang ke rumah dengan hati yang berdebar-debar. Kesemuanya ini supaya ternampak kepada tiap-tiap yang berfikir bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharapkan hendak menjadi pembawa risalah yang akan disebarkan ke seluruh alam sejagat. Sebab apa Nabi takut? Sebab apa waktu Nabi terima, waktu Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Nabi turun dengan cepat laju. Walaupun naik bukit itu lenguh kena mendaki, tapi dengan sebab takut jadi laju. Takut Nabi ni, gerun dan takut. Sebab apa? Sebab nak tunjuk sucinya diri Nabi. Nabi ni bukan orang yang nakkan jawatan kenabian tu, tapi Tuhan yang pilih. Kalau Nabi ni dia nakkan jawatan kenabian, dia dah berangan-angan benda tu. Maknanya dia duduk tunggu, dia naik dia Gua Hira tu, dia duduk tunggu dah. Jibril bila nak mari ni? Aku dah lama ngidam nak jadi Nabi. Nabi tak akan turun daripada bukit dalam keadaan takut. Nabi akan turun dengan steady daripada bukit. Maknanya terima 3 ayat tu, Nabi turun dengan gaya biasa. Sampai depan rumah beritahu pada isteri, "Tadi Jibril dah watikahkan aku jadi Nabi. Sekarang ni gosok jubah, aku nak pergi ceramah lah." Tak. Nabi tak buat lagu tu. Sebab Nabi tak mahu, Nabi tak sangka orang yang tak nak jawatan, tapi Tuhan dah pilih dia. Kalau Nabi dalam keadaan tenang, sebab orang orientalis dia akan timbulkan benda ni. Dia kata kalau betul Nabi, kenapa takut sangat dengan Jibril?
Itu persoalan-persoalan yang nak bagi kita pening je. Sebab kita tak nak gali apa yang dimaksudkan situ. Okey. Apa lagi yang disebut sini? Dan bukan pula wahyu itu untuk memberes atau menyempurnakan apa yang telah dirangka dan difikir di otak kepalanya. Soal ilham, inspirasi atau jeritan batin jiwa atau renungan ke alam atas tidak akan diserang perasaan takut, kagum dan pucat badan. Tegasnya tidak ada kritik pertemuan atau hubungan di antara renungan mencari ilham dan diserempakkan dengan perasaan takut yang berturut-turutan. Anda sendiri pun lebih mengetahui bahawa perasaan takut, gerun dan menggeletar seluruh tubuh badan disertai dengan pucat warna tubuh badan adalah perasaan-perasaan yang tidak boleh dibuat-buat atau dipura-purakan. Kalau hendak diandaikan Nabi telah cuba sedemikian, maka itu satu andaian ataupun hipnotis yang mustahil, di mana perangainya telah begitu berubah corak dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Ini nak bahas tentang ketakutan Nabi, Nabi tak buat. Benda takut ni tak boleh buat. Seterusnya, kegemaran Nabi dapat diperhatikan dengan lebih jelas bila baginda menyangka yang mendatanginya di gua itu, yang memeluk dan menyuruh baginda membaca, adalah sejenis jin. Ia dapat dikesan dari apa yang diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Katanya, aku takut ke atas diriku, tegasnya dari jin. Tetapi Khadijah telah memenangi hati Nabi dengan memberi penawar bahawa ini bukanlah rasukan jin syaitan, kerana baginda berakhlak mulia dan berperibadi tinggi. Okay. Poin dia nak sebut sini, Nabi bukan orang yang nakkan jawatan dan Nabi tak sangka benda tu. Walaupun waktu tu Nabi ni dia duk fikir, teruknya umat aku ni, minum arak bermaharaja lada, penzinaan pun berleluasa begitu saja, sembah berhala pun tak betul, yang rajin sembah dengan yang malas sembah macam tak seimbang. Yang rajin sembah makin miskin, yang malas sembah makin kaya. Itu zaman Nabi. Yang rajin sembah ni ialah orang-orang susah. Mereka duk berharap dengan Al-Lata, Al-Uzza apa semua ni. Okey, sembelih lagi binatang. Okey. Tapi yang tak sembah sana, macam Abu Lahab, Abu Jahal, ni bukan penyembah berhala pun. Dia sembah tapi dia tak sembah hari-hari. Waktu upacara besar baru sembah. Tapi waktu biasa-biasa, hari-hari, hari kerja ni tak sembah sangat. Tengok je orang sembah berhala. Okay. Sebab apa jadi macam tu? Nabi duk fikir, ini benda yang tak seimbang. Sepatutnya makin dekat dengan Tuhan, rahmat Tuhan makin turun. Tapi makin dekat dengan Tuhan, makin teruk kena. Makin kena tipu. Yang tak sembah berhala ni, makin kaya, makin kaya. Makin dahsyat tipu orang. Tak kena apa-apa pula tu. Tak kena turun azab apa. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Nabi duk fikir lagu tu. Tapi Nabi ni tak adalah dia fikir, aku kena buat sesuatu, aku kena kempen orang supaya orang tahu aku ni pengislam, orang angkat aku jadi Raja Mekah, aku boleh buang benda ni. Nabi tak pernah buat perancangan itu. Melainkan Nabi duk fikir teruk. Tu saja. Nabi tak fikir sehingga Nabi nak buat gerak kerja. Sebab tu kita akan tengok situasi turun wahyu pada Nabi ni. Nabi pada waktu tu dia tak main-main. Takut yang original, gementarnya ialah gementar yang betul-betul original. Okey. Mari nak sebut kepada kita bahawasanya itu di antara benda yang menunjukkan kepada kita kebenaran Nabi ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita beri laluan azan dulu.
لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد إنك Okey, jadi kesimpulan akhirnya perbincangan kita pada malam ni ialah berkaitan dengan hadis yang turun pada Nabi, cerita pada Nabi, hadis yang menceritakan wahyu pertama yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah Taala nak berikan pada Nabi itu ialah bukan khusus pada Nabi saja, tapi kepada sekalian umatnya. Iaitu 3 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah kamu dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, yang telah menjadikan kamu daripada segumpal darah, dan bacalah, Allah Ta'ala akan muliakan kamu. Maknanya nak sebut pada kita, umat akhir zaman ataupun umat Islam ini, dia akan mulia dengan Islam dengan ilmunya, bukan mulia dengan Islam dengan namanya. Jadi Islam itu mulia dengan ilmu, sebab arahan kepada ilmu itu bermula dengan Iqra ataupun bacalah. Jadi kita berpada situ je kot untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kali yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.